والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Wahai orang punya jiwa yang tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Suratul Baqarah ayat surah Al-Fajr ayat yang 27 hingga 30. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam: Ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasirul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulu jannata bisalam aw qabaqal. Yang dikasihi terpuji Masjid Nurul Amin, bos sempak Barisan Saf Kepimpinan Masjid Nurul Amin, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syiah, hadirin hadirat sidang Jumaah Masjid Nurul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah beralim yang berada di sekitar kawasan Masjid Nurul Amin ini, apa khabar semua tuan-tuan pada malam ini? Sihat semua tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah dapat kita duduk seketika di majlis taman-taman syurga dunia, majlis ilmu, majlis iman, majlis zikrullah yang sangat-sangat disukai oleh para malaikat, sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah apabila kita berduduk sekejap di dalam majlis ilmu ini, kita berada di dalam satu majlis sakinah, majlis ketenangan, dan Allah Ta'ala turunkan bersama kita rahmat, dan juga Allah Ta'ala turunkan bersama kita tuan-tuan dengan puluhan ribu malaikat rahmat yang duduk bersama kita pada malam ni, yang turut mendoakan keampunan kita sebelum kita selesai habis tazkirah kita pada malam ni tuan-tuan. Dan mudah-mudahan juga tuan kita yang selalu istiqamah duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, rajin hadir dalam majlis ilmu untuk menuntut ilmu, dipermudahkan bagi mereka jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah aw kama qala. Yang maksud barang siapa, kata Nabi, yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis sahih Imam At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi, dan Abu Hadis 2646. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sentiasa istiqamah untuk hadir dalam majlis ilmu. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Allah Taala nak bagi kebaikan, kebajikan pada hamba-hamba dia, Allah Subhanahu wa taala campakkan kefahaman agama pada di hamba-hamba dia tuan-tuan. Jadi pasal itulah kita selalu kena ada dalam majlis ilmu, mesti duduk dalam majlis ilmu sebab nak dapat kefahaman agama tu. Pasal tu kita aminkan doa yang tu amin atau imam kita baca, yang kita baca selalu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, campakkanlah kefahaman agama dalam diri kami supaya kami dapat mentadabbur, memahami ayat Quran yang kami baca, yang kami amalkan dalam kehidupan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah dan benar. Dan kita minta juga pada Allah Subhanahu wa taala
akan tunjukkan kepada kita dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar, yang hak itu hak ya Allah, yang batil itu batil, supaya kami dapat mengenal yang mana intan, yang mana kaca, yang permata dalam kehidupan kami ya Allah, supaya kami dapat mengikut syariat-Mu di atas muka bumi ini sebagai khalifah yang sentiasa mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Mana yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-156, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan kita terus malam ni dengan pengajian apakah dia sifat-sifat terpuji yang harus ada pada diri kita sebagai pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Ghazali rahimahullah, dari kitab Hidayatus Salikin ataupun kitab yang lebih tinggi sikit dengan kitab Ihya Ulumuddin, ataupun ada satu kitab lagi dipanggil Arba'in fi Usuluddin, Imam Ghazali rahimahullah menyatakan kita kena ada sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita. Dalam pertemuan yang lepas sempat kita bincangkan dua sifat-sifat yang terpuji yang harus ada dalam kita, iaitu yang pertama, kena ada sifat sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang disebut dalam pertemuan yang lepas, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala bagi peluang kepada kita bertika dan saat ini tuan-tuan, insya-Allah dapat kita duduk santai-santai di Masjid Nurul Amin ni, dapat kita solat maghrib berjemaah, dapat kita duduk santai-santai dalam majlis tazkirah, majlis ilmu ni tuan-tuan, tanpa dihujani dengan peluru-peluru tuan-tuan, tanpa kita dengari ledakan bom di sana sini, tanpa kita dengar hentaman bangunan-bangunan yang runtuh di bom di sana sini, seperti mana yang dialami oleh sahabat kita berada di bumi Gaza, Palestin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam keadaan ketenangan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita kena bersyukur dan jangan kita lupa untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza, Palestin. Masya-Allah, yang kehidupan mereka ni tuan-tuan, masya-Allah, sama ada mereka ni besok boleh lagi melihat matahari ataupun mereka gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun terus kita berdoa tuan-tuan dengan doa-doa mustajab daripada tuan-tuan semua daripada bumi Malaysia ini. Itulah yang mampu kita lakukan, sebab doa ini adalah merupakan senjata yang ampuh bagi orang-orang mukmin. Dan teruskan dengan solat-solat hajat kita, teruskan dengan doa-doa qunut nazilah kita. Setiap waktu sembahyang solat fardu pun tak apa, seperti mana yang imam selalu buat lepas dia habis solat fardu kita, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, tiap rakaat yang terakhir itu boleh saja kita baca qunut nazilah, dan boleh saja kita buat solat hajat, insya-Allah, yang kita khususkan qunut nazilah untuk kemenangan Islam dan perjuangan Islam di sana. Allahumma ansuril ikhwanana fi Gaza, Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza, Palestin. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pecah belahkan pakatan jahat mereka tuan-tuan, dan dikucar-kacirkan mereka sesama Yahudi la'natullah, Zionis la'natullah. Semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang Islam yang berhempas pulas untuk apa tuan-tuan, untuk mempertahankan bumi Al-Aqsa Asy-Syarif di bumi Gaza, Palestin, insya-Allah tuan-tuan. Itu dan sifat yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah, kena sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan, Allah Taala kurniakan kita ni malam ni masih lagi boleh bernafas. Ana masih boleh lagi bercakap dengan tuan-tuan pada malam ni. Tuan-tuan masih boleh mendengar, boleh relax, boleh dengar santai-santai. Sebabkan apa tuan-tuan? Allah Taala sayang pada kita tuan-tuan.
Tu pasal Allah Ta'ala bagi kita al-hayah, kehidupan yang tak ada pada orang yang dah meninggal dunia. Al-hayah ni satu perkara yang sangat-sangat dicemburui oleh orang dah meninggal. Orang dah meninggal, kalau dapat dihidupkan kembali kat dunia ni, dia minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau dapat aku kembali sekejap kat dunia ni, Allah, aku nak balik, aku nak bersedekah ya Allah, aku nak lakukan amal-amal soleh yang telah aku tinggalkan ya Allah. Tapi mereka yang dah meninggal ni tak dapat kesempatan seperti mana manusia yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih lagi ada al-hayah, kehidupan. Jadi selagi mana ada al-hayah, kehidupan daripada kita, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, selagi mana kita boleh terus bernafas, selagi mana jantung kita masih lagi boleh berdetak. Cerita pasal jantung ni anak terus teringat pada almarhum Tuan Guru Ustaz Haji Ismail Qamus. Kita kenal semua Tok Guru Suruh kita yang mengajar bab fiqh dan fadhu'ain. Dia kata apa? Kita ni hidup kat dunia, kalau kita berjalan, dia kata jantung kita berjalan. Kalau jantung kita berhenti jalan, siapa yang jalan agak-agak, dia kata kita yang jalan, kan? Sebab apa? Jantung dah tak berjalan, kan? Bila jantung dah tak berjalan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu terputuslah segala kelazatan dunia bagi manusia, dan pada ketika itu tuan, tertutuplah pintu taubat bagi manusia. Jadi pasal itulah tuan, selagi mana kita boleh bernafas di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala bagi peluang sebenarnya pada kita untuk terus bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahaka, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekiranya melakukan banyak dosa atas muka bumi ini semasa dia hidup, jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jika dia memperbanyakkan amal salehnya, nescaya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60 selalu dibacakan oleh Tok Imam kita lepas habis wirid, sebelum nak baca doa, Tok Imam sebut apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksud dia apa? Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepada kamu kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan dan permohonan kamu. Bersatulah tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha penerima taubat. Allah Ta'ala bersifat ya tawwab, penerima taubat. Dan Allah Ta'ala ni maha pengampun, dan Allah Ta'ala suka mengampun. Seperti mana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana 10 malam yang terakhir, Sayyidina Aisyah dia pernah bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, seandainya aku bertemu pada malam kemuliaan itu ya Rasulullah, pada malam Al-Qadar, apakah yang perlu aku lakukan? Atas Nabi SAW bagi nasihat pada isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, kamu bacalah doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala suka mengampun. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Jadi inilah doa yang kena kita baca setiap hari, bukan setakat bulan Ramadannya, kita kena baca tuan, sebab pada usaha untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat ni seperti mana pertemuan yang lepas anda sebut, taubat ni apa dia? Taubat ni adalah merupakan satu keazaman untuk kita meninggalkan segala kesalahan, untuk kita meninggalkan segala dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, tetapi mestilah melalui jalan ilmu. Kena duduk dalam majlis ilmu. Tak boleh kita kata, Ustaz, saya ni banyak dosa lah Ustaz, masih jahil lagi tentang agama Ustaz, banyak lagi kena belajar Ustaz, banyak perkara tak selesai ni. Tapi banyak-banyak perkara tak selesai, duduk rumah tengok TV, duduk dengan cucu je kan. Tak jadi. Kena hadir majlis ilmu. Kita air dekat Masjid Nurul Amin ni, Masya Allah, daripada Isnin sampai Ahad, Sabtu pagi, Sabtu Ahad malam, kuliah tak berhenti. Jadi hadir tuan, sekiranya tidak ada apa halangan, hadir dalam majlis ilmu. Sebab apa? Bila kita hadir dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala akan campakkan kefahaman agama dalam diri kita. Jadi bila kita faham agama kita, baru mantap lagi diri kita, baru kita boleh berubah diri kita. Jadi satu antara cara nak bertaubat ni mesti melalui jalan ilmu, dan mesti ada rasa penyesalan dan niat pasat dalam diri kita untuk tidak mengulangi lagi kita. Seperti mana
firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang-orang mukminin, semoga kamu mendapat kemenangan. Jadi orang yang dapat kemenangan ni ialah orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Orang yang faqad faz, yang merdeka dunia dan akhirat. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, yang selalu untuk imam kita baca, kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan disempurnakan segala barisan kita besok pada hari kiamat nanti. Amal baik dan amal jahat kita semua akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang terselamat daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannah, dan dia berjaya dimasukkan ke dalam syurga dengan selamatnya, faqad faz, mereka itulah orang-orang yang ia berjaya, mereka itulah orang yang mencapai kemenangan, mereka itulah orang-orang yang merdeka dunia dan akhirat. Sebab tuan dia berjaya minta terlepas daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh taubatnya masa dekat dunia, disebabkan oleh amal-amal solehnya masa di dunia. Dia jaga amal-amal soleh dia sebaik yang mungkin, jaga solat 5 waktu sehari semalam tak tinggal, jaga bacaan Quran dia, dia jaga selawat atas Nabi, dia jaga zikrullah, dia jaga amalan-amalan sunat selepas amalan-amalan wajib. Masa hidup kat dunia tak ada buat naya, buat zalim, seleweng orang, tipu sana tipu sini. Jadi cerah masa depan dia, peluang dia, harapan dia untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang taat, sentiasa menjadi hamba yang bertakwa, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi adalah cerah masa depan dia, peluang dia untuk dimasukkan ke dalam syurga dan melintas titian sirat sepantas kilat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang kufur, yang ingkar pada Allah SWT, Allah Ta'ala tak selamatkan mereka, tuan-tuan. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Maryam, Allah Ta'ala selamatkan golongan orang-orang yang bertakwa, tapi orang-orang yang membiarkan mereka yang zalim, yang kufur, jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua yang sempat kita bincangkan pada pertemuan yang lepas ialah rasa hadirkan rasa khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebagai seorang muslim, kita kenal zat Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, melalui af'al Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita pasti akan mewarisi perasaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ni seperti mana orang-orang yang berilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu ni orang yang paling takut sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir, Allah sebut ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah siapa? Hamba-hambanya yang berilmu, al-ulama. Siapa dia al-ulama? Al-ulama al-warathatul anbiya, penyambung pewaris dakwah para nabi. Nabi dan rasul dah tak ada tuan. Jadi para alim ulama lah yang menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ia akan dapat bantu jiwa kita sebagai seorang muslim, mukmin, mukminah yang baik, memelipat kali gandakan amalan soleh kita dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah, sifat yang terpuji yang harus ada pada kita ialah sifat mahabbah. Mahabbah ni betul kasih pada Allah, kasih pada Rasul, melebihi daripada segala yang lain. Dan kasih kita pada Allah tu akan dipuji oleh syarak dan dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah Subhanahu surah Ali Imran, surah yang ketiga yang kita baca, ayat yang ke-31, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bersatulah tuan-tuan. Mengasihi Allah dan Rasul ini melebihi segala yang lain, akan dapat melahirkan jiwa kita sebagai jiwa insan yang benar-benar cintakan agama Allah Subhanahu wa taala dan rela berjuang, berjihad dan berkorban demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ada akidah yang murni, yang mantap, kasih pada Allah, kasih pada Rasul melebihi daripada segala yang lain, sehingga mengorbankan diri kita sendiri, tuan, keluarga kita, nyawa kita sendiri, tuan. Nabi contoh yang terbaik. Nabi contoh satu contoh tu kisah sejarah Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia masuk Islam ketika mana usia dia belasan tahun, muda lagi, tuan. Dia dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni, bila ayah dia Abi Waqqas dapat tahu Sayyidina Sa'ad ni telah memeluk Islam, mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lantas bergegas jumpa anak dia, cari anak dia. Dia kata, "Hai Sa'ad." Dia tanya, Abi Waqqas tanya pada anak, "Hai Sa'ad, Sa'ad, tunjukkan kepadaku di manakah dia Muhammad." Kemudian Sa'ad pun bertanya pada ayah dia Abi Waqqas, Ya Abi, tu apa ayah nak cari demi Muhammad ni?" "Aku nak penggal leher dia. Dia nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi bila Sayyidina Sa'ad ni dengar Nabi Muhammad SAW nak dibunuh, ayah dia nak dibunuh oleh Nabi Muhammad, nak dibunuh oleh ayah dia, dia berkata pada ayah dia, sebab apa? Demi kasih pada Allah dan Rasul melebihi daripada segala, daripada diri dia sendiri, keluarga dia sendiri, dia sanggup untuk mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata pada ayah, "Wahai ayah, seandainya ayah nak bunuh Muhammad, ayah terpaksa berhadapan dengan saya, hatta nyawa saya terkorban. Saya sanggup mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebab apa? Sayyidina Sa'ad dia mengetahui, seandainya insan yang bernama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, buah hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, dibunuh, maka tidak akan terpancarlah Islam yang akan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh pelosok dunia. Dakwah yang akan disampaikan Nabi ini akan terhenti. Jadi antara satu, dia sanggup untuk berhadapan dengan ayah dia sendiri. Kemudian tak cukup, tuan-tuan, mak dia pula berjumpa dengan ayah dia, dengan Sayyidina Sa'ad. Tadi ayah dia jumpa nak bunuh Muhammad, kemudian mak dia datang jumpa dengan Sayyidina Sa'ad. Mak dia berkata pada Sa'ad, "Hei Sa'ad, kenapa engkau mengikut agama Muhammad? Mari balik, kembali kepada agama asal nenek moyang kita. Agama ni asal orang masa jahiliah, dia menyembah berhala. Mari balik kita sembah berhala Tuhan nenek moyang kita, Latta wal Uzza." Muhammad tu seorang yang pembohong, kazzab, seorang yang ahli sihir. Apa kau percaya pada dia? Mari balik ikut agama nenek asal moyang kita. Kemudian Sayyidina Sa'ad berkata pada ibu dia, "Wahai ibu, sebab pada demi kasih daripada Allah dan Rasul melebihi segalanya." Dia berkata pada ibu dia, dia berjawab pada ibu dia, "Wahai ibu, seandainya wahai ibu, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan 100 kali nyawa sekalipun pada ibu, dan nyawa ibu tu dicerai-beraikan satu persatu ibu. Ibu hidup, ibu mati. Ibu hidup, ibu mati. Satu persatu, hatta satu sekali pun, wahai ibu, aku tetap akan mempertahankan, mengikut agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Namanya apa, tuan-tuan? Kasih mahabbah kasih pada Allah dan Rasul itu melebihi daripada segala-galanya, yang menyebabkan dia benar-benar cintakan agama dan sanggup rela berjuang, berjihad dan berkorban demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga lah, tuan-tuan, yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza, Palestin, tuan-tuan. Insya-Allah mereka sanggup untuk tidak meninggalkan bumi Gaza, tidak sanggup untuk tidak berpindah demi untuk mempertahankan bumi Gaza Al-Aqsa. Mereka tidak akan berganjak, tuan-tuan.
biarlah mereka syahid kat sana sekalipun, mereka sanggup daripada meninggalkan perjuangan mereka untuk membebaskan Gaza, bumi Palestin, khususnya Masjid Al-Aqsa di sana. Ini antara juga sifat kasih mahabbah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza, Palestin. Dan malam ini kita tambah satu lagi tuan-tuan, itu sifat zuhud yang harus ada, salah satu sifat terpuji yang harus ada pada diri kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah, sifat zuhud ini ialah sifat bersederhana dalam kehidupan kita. Satu corak kehidupan insan mukmin yang mengekang jiwa dia daripada segala rupa bentuk kesenangan dunia, sambil dia berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang tidak baik di dalam diri dia. Sebab apa tuan? Kita ambil rujuk balik kembali kepada ayat surah Ali Imran yang kita baca tadi. Selepas Allah Ta'ala menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingat Allah sebut kehidupan kita dekat dunia sementara ni tuan-tuan, dunia yang fana ini tuan-tuan, illa mata'ul ghurur, tak lain dan tak bukan perkara yang melalaikan, ghurur yang menipu daya. Jadi kalau kita ambil dunia ni secara berlebihan, tak ambil dunia ni sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, ia adalah merupakan tipu daya semata-mata tuan-tuan. Jadi pasal itulah kena meninggalkan kesenangan kita mengekang jiwa kita daripada segala rupa bentuk kesenangan dunia yang menipu daya, sampai kita berusaha untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak baik dalam diri kita. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, orang bersifat zuhud ni tuan-tuan, dia ada 3 ciri, 3 tanda-tanda orang sifat zuhud. Yang pertama kata Imam Ghazali, dia tidak terlalu gembira apabila dia mendapat sesuatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula dia terlalu sedih apabila dia kehilangan sesuatu tuan-tuan. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah, dia tak terlalu gembira bila diberikan nikmat oleh Allah Taala, dan tidak pula terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu. Kita berhenti azan dulu ke? Boleh? InsyaAllah di dalam pada muazzin, InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan tersambung sikit kita tuan sampai habis waktu iqamah tuan-tuan. InsyaAllah habis waktu iqamah kita terus solat isya. Yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah, orang ada sifat-sifat zuhud ini ialah dia tidak terlalu gembira apabila mendapat sesuatu, dan tidak pula dia terlalu sedih apabila dia kehilangan sesuatu. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi nikmat dekat dia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah, kau bagi aku dapat rumah yang elok, tempat aku nak berteduh, bolehlah berlindung dengan anak isteri aku, dengan cucu aku, ya Allah. Kau bagi aku kenderaan yang baik, bukanlah kenderaan yang hebat sangat, tapi alhamdulillah bolehlah kenderaan tu aku nak bawa pergi kerja, nak cari rezeki nafkah untuk anak isteri. Bolehlah kenderaan tu dapat aku berulang pergi masjid, pergi berjabat dan sebagainya. Alhamdulillah ya Allah, dia bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan apabila dia kehilangan sesuatu, dia ditimpa musibah dalam kehidupan dia, dia tidak terlalu berasa sedih. Contoh tuan-tuan, bila dia ditimpa musibah dalam kehidupan dia, sekarang terpaksa dari masa kerja kena pula COVID. COVID yang kita pada 3-4 tahun yang lalu, Masya Allah, ramai yang terganggu gugat kehidupan dia. Ada yang hilang punca pendapatan, tahunya bagi yang berniaga, ada yang kadang kena berhenti kerja dan sebagainya. Jadi dia timpa sesuatu ujian dalam hidup dia, dia tidak terlalu berasa sedih. Sebab dia kata ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah dia kena banjir musibah, rumah dia kena puting beliung dan sebagainya, habis atap semua bomoh tercabut, satu atap satu rumah, dia tidak rasa terlalu sedih. Sebab apa ni kata ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia beriman dengan hadis Nabi SAW, dan juga beriman dengan ayat Al-Quran yang Allah sebut. Dari sisi Al-Quran, dalil Allah Ta'ala, ayat suratul Baqarah selalu dibacakan oleh Tuan Imam untuk khatib kita. Suratul Baqarah ayat 155 dan ayat 156. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kamu wahai manusia, aku akan uji dengan sedikit ujian, dengan ketakutan terhadap musuh-musuh kamu. Aku akan uji dengan sedikit ujian kelaparan dalam kehidupan kamu.
Aku akan uji dengan sedikit ujian terhadap harta benda kamu. Aku akan uji dengan sedikit ujian dengan wal anfus, dengan kematian jiwa yang berlaku, kematian akibat peperangan, kematian akibat wabak yang melanda, kematian akibat macam-macam perkara, penyakit dan sebagainya. Dan aku akan uji dengan hasil-hasil tanaman pendapatan kamu. Dan Allah Ta'ala sebut orang beriman ni walau bagaimana mereka diuji, mereka tetap mengatakan, Allah sambung dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman dia tetap mengatakan, daripada Allah kami datang dan kepadamu ya Allah kami akan dikembalikan. Dan Nabi SAW ajar kita sebenarnya nak ada sebut dalam pertemuan yang lepas, kalau tak silap adalah hadis daripada Ummu Salamah yang menyatakan Ummu Salamah ni dia mendengar Nabi SAW bersabda. Ummu Salamah ni siapa tuan-tuan? Ummu Salamah ni ialah janda kepada sahabat Nabi SAW bernama Abu Salamah. Abu Salamah ni dia sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang bersama dengan Nabi. Nabi SAW ni dia ada perang sebanyak 27 kali dalam hidup Nabi, dan Abu Salamah ni menyertai salah satu dari peperangan ni dan syahid. Tapi Nabi tak syahid lah, mana dia syahid. Dan bila dia syahid, Nabi SAW menikahi janda dia, Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah berkata, aku dengar Nabi SAW menyebut bila kita ditimpa musibah, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi ni, ya Allah daripada engkau kami datang, engkau kami kembali ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, Allahumma junni fi musibati, semoga dengan ujian musibah yang kau timpakan pendidikan ini ya Allah, kau gantikanlah dengan pahala dan yang lebih baik lagi tuan-tuan. Seperti mana sahabat-sahabat kita di bumi Gaza, walaupun kita tengok jasad mereka terkubur, setiap hari mereka terkorban, nyawa mereka melayang, tapi mereka yakin dengan sabda Nabi SAW, Allahumma junni fi musibati, ya Allah semoga dengan ujian musibah yang kau landa pada diri kami ni, walaupun jasad kami nyawa kami terkorban ya Allah, kau gantikanlah dengan pahala dan yang lebih baik lagi tuan-tuan. Ternyata tuan-tuan, Allah Ta'ala gantikan pada mereka yang syahid berjihad jalan Allah SWT, walaupun mereka syahid tapi ganjaran yang lebih baik, Allah Ta'ala gantikan itu pahala di syurga nanti yang menanti mereka tuan-tuan. Jadi kena beriman dengan hadis Nabi SAW bila kita ditimpa musibah. Yang kedua, kata Imam Ghazali sentiasa memandang sama pada orang yang memuji dan mencela dia. Orang duk puji dia pun ucap Alhamdulillah, orang duk cela pun dia ucap Alhamdulillah. Maknanya dia tak ada marah pada orang yang mencela dia. Hatta seperti Nabi tuan-tuan, masa dia tersampaikan dakwah di Taif tuan-tuan, Nabi bila dia bercerita kematian Abu Muttalib, kematian isteri dia berhijrah ke Taif dengan nak berdakwah. Sampai kat sana, ini sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, ya Allah Ta'ala nak gembirakan hati Nabi. Rasulullah berhijrah dulu ke Taif. Bila sampai ke Taif nak berdakwah, kena baling pula dengan batu tuan-tuan. Sampai pecah-pecah gigi Rasulullah, cedera pipi Rasulullah, berdarah-darah tuan-tuan. Sehingga malaikat kata kenapa tak berdoa kita terbalikkan je gunung ni kat atas, timpak ke atas orang ke Taif ni. Nabi kata jangan. Sebab apa mereka ni tidak memahami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah pada mereka. Nabi SAW punya mulia hati dia, sampai Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya berikan hidayah pada orang yang duk mencela dia, memaki hamun dia tuan-tuan. Inilah sifat Nabi tuan-tuan. Maknanya sentiasa memandang sama pada orang yang duk puji dia, dan sentiasa memandang sama pada orang yang mencela dia. Dan yang akhir sekali tuan ialah dia sentiasa berasa tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya sentiasa terdorong untuk melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat zuhud yang keempat, yang kita tambah satu lagi pada malam ni, yang harus ada pada diri kita sebagai pendukung Ahlussunnah wal Jamaah. Empat sifat terpuji yang kita sempat kupas pada malam ni. Yang pertama, dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuh, sebenar-benar taubat kepada Allah Ta'ala selagaimana roh masih dikandung jasad. Yang kedua, dia sentiasa lahirkan dalam jiwa dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut seorang hamba kepada Al-Khaliq. Sebab Allah Ta'ala ni bersifat Al-Khaliq, bersifat pencipta. Allah Ta'ala mencipta kita ni hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sebut kita ni ibarat macam barang pinjam. Barang pinjam ni bila masa tuan punya nak ambil balik,
anytime saja dia boleh record balik, ambil balik barang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga, kena ada sifat mahabbah, sifat kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, melebihi daripada segala-galanya. Itu sifat yang terpuji yang harus ada pada kita. Dan yang ada yang keempat pada malam ni, sifat zuhud, sifat bersederhana dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sentiasa ada jiwa yang sentiasa dapat berjaya mengekang jiwa dia daripada segala rupa bentuk kesenangan dunia yang melalaikan, sambil dia berusaha untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan dia. InsyaAllah ada 6 lagi tuan-tuan, kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Sekiranya anda dapat hadir lagi lah kat sini lah. Kalau tak hadir, anda sambung kita tadah kitab lah, baca kitab kat rumah kan. Kalau dapat hadir lagi, insyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman وزيده في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت.